secara langsung dari Studio C bersama hos anda, Justin A. dan Nirwan Payumi. Nirwan, sila duduk. Sila duduk, Kita Justin. berdua. Malam ni kita berdua. Ya. Hai, apa khabar semua dan selamat malam. Anda sedang menonton Trio On Point, pastinya bersiaran langsung di NTV7 setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat. Seperti biasa, macam-macam topik dan perkongsian yang menarik yang kami akan bawakan untuk anda semua untuk Jumaat edisi 23 April dan anda bersama dengan JJ untuk siaran hari ini. Yes, Justin dan juga Jerry. Assalamualaikum. Kepada penonton NTV7 pada ketika ini menyaksikan Trio On Point yang mana pada malam ni macam Justin cakap kita berkongsikan perkara-perkara yang menarik, isu yang menarik dan pastinya malam ini ada satu topik yang sangat menarik yang sebenarnya kita sebenarnya semua dah tahu. Betul. Benda ni semua dah ada di sekeliling kita. Cuma malam ni dia lebih spesifik di dalam pendidikan itu sendiri. Bagaimana pentingnya topik yang kita akan bincangkan ni di dalam pendidikan. Alright. Dan dalam masa yang sama kepada anda semua, teruskan mengikuti Trio On Point di akaun media sosial kita, Facebook, Instagram dan juga Twitter, dan anda juga boleh berkongsikan pandangan dan juga pendapat melalui talian bebas tol 1800 88 1677. Yap, seperti kata Jerry, kita punya topik hari ini adalah berkenaan dengan alam persekitaran. Kenapa kita nak menceritakan ataupun kupaskan tentang alam sekitar? Kerana Jerry, semalam 22 April merupakan Hari Bumi Sedunia. Wow. Dan tema Hari Bumi Sedunia pada tahun ini adalah Restore Our Earth, atau lebih dalam bahasa Melayu dia pulihkan bumi kita. Yelah, baru-baru ni kita lihat ada banyak fenomena-fenomena yang telah menjejaskan kesihatan bumi kita sendiri. Justin. Secara je bila tema pulihkan bumi kita ataupun Restore Our Earth tu dipilih untuk tema Hari Bumi Sedunia ni, saya nampak sebenarnya bumi kita sebenarnya dah rosak. Betul? Kan dah rosak dengan pelbagai macam-macam isu, dengan pencemaran. Dengan perubahan iklim sedunia. Betul. Kan macam tambah lagi bulan Ramadan ni, biasa Ramadan itu sendiri bermaksud panas. Betul. Panas kan? Tapi dengan cuaca yang ada sekarang, dia mencabar dengan hujannya, dengan tak tentu, dia semua benda tak tentu. Kan? Jadi itu sebenarnya ada sebab-sebab dia juga. Betul, ada sebab-sebab dia juga. Dan antaranya yang kita boleh lihat yang pencemaran sungai. Dekat Malaysia ialah dekat Sungai Kim Kim. Isu Sungai Kim Kim. Dengan kalau setiap tahun kita pastinya ada isu jerebu dekat negara kita. Dengan kalau kita perasan kan, negara kita tahun ni, awal tahun ni, macam cuaca panas dia macam semakin tinggi. Makin tinggi, betul. Ya, itu adalah tanda-tanda bahawa bumi kita seperti kata Jerry macam semakin rosak disebabkan oleh lapisan ozon yang makin nipis. Jadi isu pendidikan dalam alam sekitar ni, apa yang saya nampak sebenarnya Justin, secara jujurnya adalah satu perkara ataupun topik yang sangat-sangat penting. Betul. Sebabnya kita mengharapkan ini di sekolah, Justin. Betul. Okay? Di sekolah, pendidikan alam sekitar ni diajar ataupun diberikan kepada anak-anak kita di sekolah dengan harapan supaya satu hari nanti mereka ini tidak lagi, orang cakap apa, menambah kerosakan kepada muka bumi ni dengan menjaga alam sekitar. Betul. Sebab ada elemen-elemen penting yang saya percaya Kementerian Pendidikan Malaysia sudah tetapkan, sudah orang cakap apa, setkan di dalam pendidikan di sekolah ni supaya anak-anak ni lebih bersedia untuk memelihara dan memelihara alam sekitar. Ya, betul. Sebab pentingnya untuk memelihara dan memelihara bumi kita, sebab kita ini adalah bukan satu pilihan. Betul. Tetapi satu kewajipan kerana kita mencari rezeki dalam bumi. Dan juga kita mempunyai orang yang tersayang dalam bumi dan banyak perkara yang kita lakukan dalam bumi kita. Oleh itu adalah amat penting untuk kita menjaga dan memelihara bumi kita. Jadi tadi awak sentuh tentang pendidikan alam sekitar ni. Saya ingat lagi semasa saya sekolah rendah, sekolah menengah, saya macam terdedah dalam beberapa subjek, pendidikan civik, pendidikan jasmani dan sebagainya. Pendidikan moral. Moral, gotong royong, bagaimana untuk mengasingkan sampah, kan, mengasingkan sampah. Dan juga yang saya paling suka, cikgu akan kata kita boleh pergi ke taman permainan yang dekat dengan sekolah untuk mengutik sampah. Sebab kalau time tu tak payah nak masuk kelas. Itu yang suka tu. Baik. Topik kita pendidikan alam sekitar dalam kurikulum ni, antara perkara-perkara sebenarnya kita sendiri pun tertanya-tanya. Saya sendiri pun tertanya, Justin, bila cerita pasal alam sekitar, saya rasa zaman saya tu ada diajar, tapi mungkin
dia lupa mungkin ataupun mungkin kita tak terlepas pandang. Dan persoalan dia, adakah murid dan juga masyarakat cakna mengenai amalan penjagaan alam sekitar ni. Itu sebenarnya yang penting. Itu sebenarnya penting, tapi sebelum itu, sebelum kita itu topik kita, tapi sebelum kita sentuh dengan lebih dalam lagi, kerana selepas ini kita ada seorang tetamu yang akan bincangkan dengan lebih lanjut. Kita lihat dulu antara perkembangan terkini dalam negara dan luar negara pada hari Jumaat 23 hari bulan April. Baik, boleh saya mulakan Jerry Amin? Silakan. Alright. Untuk isu pertama adalah berkenaan dengan KRI Nanggala 402. Tentera Indonesia kesan isyarat objek kemagnetan tinggi, baik iaitu untuk KRI Nanggala 402 yang hilang di perairan Bali pada hari Rabu pagi. Dan jurucakap TNI Ahmad Riyad ketika mengasahkan perkembangan itu pada malam Khamis berkata isyarat daripada objek tidak dikenal pasti itu dikesan pada kedalaman antara 50 hingga 100 meter. Dan beliau kata yang mereka hanya mempunyai masa sehingga 3 pagi Sabtu. Jadi mereka perlu memaksimalkan usaha mereka kerana kandungan oksigen hanya boleh bertahan sampai hari Sabtu. Bagi kepada yang baru mengikuti perkembangan, KRI Nanggala merupakan satu kapal selam milik Republik Indonesia. Dan ini merupakan satu kejadian yang baru sangat berlaku. Betul. Dan yang membanggakan dalam situasi ini adalah kerjasama daripada beberapa negara, termasuklah daripada tentera laut di Raja Malaysia itu sendiri dengan menghantar MV Megabakti, kapal penyelamat untuk operasi menyelamat dan mencari dan menyelamat search and rescue bagi membantu kerajaan Indonesia. Dan kita doakan semoga segalanya akan berjalan dengan lancar dan operasi pencarian KRI Nanggala 402. Okey, seterusnya gempa bumi. Wow, gempa bumi di mana Ranau. tu? Penduduk dinasihat berjaga-jaga. Baik, penduduk di daerah Ranau dinasihatkan supaya mengambil langkah berjaga-jaga berikutan kejadian beberapa gempa bumi lemah yang dikesan di daerah itu sejak beberapa hari lalu. Pakar Geologi Sabah, Profesor Dr. Elix Tongkol bagaimanapun berkata penduduk di daerah terbabit tidak perlu risau dengan kejadian itu. Sebab ini berlaku di tengah malam tadi. Sebab ini dia orang kata biasa. Biasa berlaku, dah beberapa kali dah berlaku di Ranau, termasuk juga dengan di Lahad Datu. Yang ketiga dalam bulan ni kan, kalau tak silap saya, sejak 18 April ke 17 April. Betul. Baik, seterusnya, ni saya nak kongsikan kes COVID-19, Jerry. Kes makin tinggi ni. Makin tinggi Hari ini direkodkan kes positif 2,847 kes positif. Makin tipis lah halapan balik raya. Makin dekat dengan 3,000 tu. Jadi kepada anda semua penonton-penonton di rumah, pastikan sentiasa ikuti SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Kes pulih 2,341 dan kes kematian 8 kes. Salam takziah kepada keluarga mangsa. Dan kalau kita lihat dekat carta ni, yang tertinggi adalah di Selangor, lebih 700 kes, diikuti dengan Sarawak dan juga Kelantan. Jadi jadi penduduk di negeri-negeri ini harus sentiasa ikuti SOP kerana kita tak naklah kes kita semakin teruk, semakin banyak. Betul. Dan saya nak kaitkan sikit. Justin, saya tertarik dengan satu statement daripada Datuk Seri Ismail Sabri berkenaan dengan mengikut SOP ni. Sebenarnya rakyat kita ni ramai yang ikut SOP. Berjaga-jaga SOP. Semua segelintir kecil tu je. Segelintir yang kecil itu sahaja yang masih berdegil ataupun tidak mahu ikut SOP. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia haruslah sentiasa mengingati di antara satu sama lain untuk mengikuti SOP yang telah ditetapkan. Dan ada satu berita ni berkait rapat dengan kes-kes COVID-19 dalam negara kita, sebab ada juga menyumbang kepada kes pada hari ini dan juga hari-hari sebelum ni. Iaitu 8 lagi pemain badminton kebangsaan diuji positif COVID-19, menjadikan jumlah kes keseluruhan sekarang ni meningkat ke 14 kes di Akademi Badminton Malaysia Bukit Kiara. Dan perkara ini dimaklumkan oleh Setiausaha Agung Persatuan Badminton Malaysia BM Datuk Kenny Goh.
Seperti kita semua tahu, yang sukan badminton ni amat penting dalam perjuangan untuk mengejar pingat emas di Sukan Olimpik 2020. Betul. Dan saya difahamkan sekarang ni pemain remaja dan senior tidak dapat berlatih sama-sama disebabkan oleh kes COVID-19 di Akademi Badminton Malaysia. Jadi kita mengharap yang segalanya akan sembuh secepat mungkin, sebab kita pun tak nak kita punya preparation untuk Tokyo 2020 nanti tergendala lah. Betul. Sebab kita betul. pun nak lihat kita punya atlet negara dapatkan pingat emas pertama ni. Betul. Justin, kalau saya tanya Justin, dalam banyak bila dikaitkan dengan COVID-19 ni, dalam keadaan situasi di Malaysia ni, sebenarnya apa yang paling panas? Yang pasal tak boleh balik kampung. Saya dah lama tak balik Batu Pahat ni. Saya rindu nak balik Johor sebenarnya. Saya lama tak balik Penang. Jadi, satu berita, rentas negeri masih tidak dibenarkan. Nampaknya sehingga tu kita tak pasti lagi. Baik. Kita masih lagi sedang menunggu berita terkini daripada Majlis Keselamatan Negara. Dan Menteri Kenan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri aku berkata data daripada Kementerian Kesihatan, 38 kluster rentas negeri membabitkan 5,471 kes bagi tempoh 20 Disember sehingga 20 April lalu. 5 bulan sahaja. 5 bulan merekodkan 38 kluster rentas negeri. Wow. April saja 7 kluster membabitkan 423 kes direkodkan, Justin. Baik. Wow. So nampaknya peluang tu makin tipis, tapi kita berharap yang segalanya mungkin dalam 2 minggu sebelum nak raya ni kes dapat turun sikit lah. Supaya kalau tak dapat balik raya sekalipun, sekurang-kurangnya lepas pada tu mungkinlah ada harapan. Tapi provided kes menurunlah dan semua orang mengikut SOP yang telah ditetapkan. Jadi insya-Allah selepas ini kita akan sambung balik topik kita, iaitu pendidikan alam sekitar dalam kurikulum. Jadi anda jangan ke mana-mana, kita akan berjumpa lagi selepas ini di Trio On Point. Teruskan menonton Trio On Point pada malam ini, yang mana pada malam ini kita akan membincangkan topik pendidikan alam sekitar dalam kurikulum. Penting ke tak penting sebenarnya pendidikan alam sekitar ni dalam kurikulum, Jasin? Ya, mestilah penting. Ya, kita tengok yang kita punya tema Hari Bumi pun adalah pulihkan bumi kita. Betul. Jadi untuk pulihkan bumi kita pastinya haruslah bermula dengan pendidikan. Baik. Jadi orang yang sangat penting untuk membincangkan tentang tajuk pendidikan alam sekitar dalam kurikulum kita bersama dengan tetamu kita, iaitu yang berbahagia Tuan Haji Azman, Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Apa khabar Tuan Haji? Khabar baik, terima kasih. Malam-malam ni terima kasih kerana sudi bersama dengan kami di Trio On Point. Ya, terima kasih. Betul. Jadi sebenarnya Tuan Haji, pelbagai persoalan saya percaya masyarakat, ibu bapa, orang sekeliling semua tertanya-tanya sebenarnya apakah yang dimaksudkan dengan pendidikan alam sekitar dalam kurikulum ni. Penting ke tak penting? Bagaimana dia diintegrasikan dalam sistem kurikulum tu? Jadi untuk menjawab persoalan ni, Tuan Haji Azman dan juga penonton di rumah, jangan ke mana-mana, kita saksikan dulu VT ni sebelum kita bersama kembali. Kerajaan memandang serius pengoperasian kilang plastik yang terus melakukan pelbagai kesalahan di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Ini adalah antara contoh plastik yang dikitar semula di kilang ini, dan di Negeri Sembilan saja terdapat 33 buah kilang kitar semula plastik. Sisa buangan daripada kilang premis perniagaan dan kediaman dibuang ke dalam sungai Kampung Naran di Batu Maung, Pulau Pinang. Akibatnya, sungai itu dipenuhi sampah sarap dan bertoksik hingga ada yang melabel sebagai beracun. Sungai Kampung Naran merupakan sungai kecil yang mengalir di tengah kawasan kediaman dan komersial di Batu Maung.
kemusnahan alam sekitar dan bumi yang dicengkam pencemaran kini seolah-olah terhenti apabila berbilion manusia di dunia terpaksa berada di rumah akibat pandemik COVID-19. Selain membawa norma baharu dalam kehidupan masyarakat, COVID-19 turut memberi nafas baru kepada alam sekitar. Daripada paparan yang baru kita lihat, kita boleh tengok yang antara fenomena yang terjadi apabila kita tidak menjaga alam sekitar kita dengan baik. Antaranya pemanasan global ataupun global warming, pencemaran dan juga kepupusan flora dan fauna. Sebab bila kita menjaga alam sekitar ini, ia ibarat hadiah untuk generasi yang akan datang. Betul. Baik, oleh itu Tuan Haji, Haji Azman, apa pendapat Tuan apabila menonton video itu? Berdasarkan kepada video yang kita tonton tadi, jelas nampak bahawa akibat daripada aktiviti-aktiviti yang telah menyebabkan berlakunya pencemaran telah menyebabkan kesan yang sangat besar yang membabitkan keseluruhan ekosistem bumi kita. Baik. Jadi timbul persoalan di sini, apa yang boleh kita fikirkan? Adakah kerana penguatkuasaan tak cukup bagus? Adakah kerana sikap masyarakat Malaysia kita ini yang juga berada pada tahap yang rendah? Atau sistem pendidikan kita yang masih belum dapat mencapai matlamat yang kita harapkan? Jadi untuk itu maka apa yang paling penting ialah adakah kita di Malaysia ini perlu melihat bahawa elemen pendidikan itu adalah sangat penting. Baik. Dan untuk itu maka Kementerian Pendidikan Malaysia melihat bahawa elemen yang berkaitan dengan alam sekitar ini adalah suatu perkara yang sangat penting untuk kita berikan pendedahan kepada anak-anak kita. Sama ada kita perlu laksanakannya secara formal ataupun secara tidak formal. Jadi banyak elemen pendidikan alam sekitar yang sebenarnya ada dalam kurikulum kita yang berkaitan dengan sumber air, yang berkaitan dengan pencemaran, pemanasan global seperti yang disebutkan tadi. Sungai, kelestarian alam sekitar, hutan dan sebagainya. Dan kita harapkan elemen-elemen ini akan dapat membantu anak-anak kita untuk menghayati, mencintai dan juga menghargai alam, terutamanya yang berada di sekeliling kita lah. Dan saya melihat bahawa anak-anak kita ini perlu diberikan pendedahan berkaitan dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai tentang pentingnya penjagaan alam sekitar supaya dalam kehidupan mereka ini mereka berupaya untuk mengaplikasikan, menjadikan ini sebagai satu budaya dalam kehidupan mereka. Dan pendedahan awal ni saya rasa sangat penting, terutama seawal anak-anak kita berada di prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah sampailah ke peringkat institusi pengajian tinggi. Setuju. Betul. Kan. Baik, betul kata Tuan Haji Azman tadi tu, melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Betul Tuan Azman? Betul. Jadi bila nak dikaitkan dengan pendidikan alam sekitar dalam kurikulum ni, sebenarnya apakah maksud dia yang secara orang cakap apa dari sudut Kementerian Pendidikan itu sendiri, apa dimaksudkan dengan pendidikan alam sekitar? Okey, pendidikan alam sekitar ni adalah satu proses pembelajaran, satu proses pendidikan tentang alam sekitar itu sendiri, untuk alam sekitar dan melalui alam sekitar. Dan proses ini sebenarnya adalah melibatkan interaksi manusia dengan alam. Bagaimana kita perlu mengurus alam sekitar kita dengan bijak, bagi meningkatkan pengetahuan kita, kefahaman kita dalam mengurus alam sekitar dan kesedaran terhadap alam sekitar itu. Dengan menggunakan apa saja yang ada dalam persekitaran kita, sekeliling kita, kita mengharapkan supaya anak-anak kita ini boleh mempelajari tentang alam sekitar dan apakah akibat yang berlaku sekiranya alam sekitar itu tidak dijaga dengan baik. Dan kita mengharapkan mereka mampu untuk mencari jalan penyelesaian untuk membantu memastikan bahawa isu-isu berkaitan dengan pencemaran alam sekitar ini dapat diatasi. Kita ambil contohlah, murid mungkin boleh menggunakan bahan-bahan terpakai, botol air mineral. Mereka mungkin boleh diguna pakai untuk aktiviti pertanian secara hidroponik dan sebagainya. Barang-barang kita semula. Barang-barang kita semula. Kalau mereka ini terdedah dengan itu, maka akhirnya kita berupaya untuk membantu
memastikan bahawa alam sekitar ini dapat dilestarikan. Tadi Tuan Haji ada sebut tentang apakah antara yang dimaksudkan dengan pendidikan alam sekitar dan juga pentingnya pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam mengkaji pendidikan alam sekitar ni. Tapi saya percaya ramai mungkin penonton-penonton mungkin kurang peka dengan pendidikan alam sekitar ni yang bermula sejak 1986. Dalam silibus Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi mungkin Tuan Haji boleh terangkan dengan lebih lanjut apakah matlamat pendidikan alam sekitar? Okey, matlamat pendidikan alam sekitar dalam kurikulum persekolahan kita di Malaysia pertama adalah untuk membentuk masyarakat, khususnya anak-anak didik kita di sekolah supaya pertamanya mereka peka dan sedar tentang pentingnya menjaga alam sekitar. Yang kedua, kita mahukan supaya mereka dapat menghargai alam sekitar. Kerana inilah bumi mereka yang akan mereka diami. Sehinggalah ke akhir hayat mereka dan mereka akan turunkan kepada generasi mereka yang akan datang. Amanah. Yes, amanah. Jadi daripada itu, maka kita mengharapkan mereka akan dapat mengatasi isu-isu alam sekitar dalam konteks mereka sebagai individu dan dalam konteks mereka bersama dengan komuniti. Baik. Dan kalau ini berlaku, saya cukup yakin bahawa kita mampu untuk mengekalkan kualiti alam sekitar kita pada masa akan datang. Baik. Khususnya di negara kita lah. Tadi kita bercerita pasal matlamat, Tuan Haji Azman. Sekarang ni, apakah objektif pelaksanaan ataupun pelaksanaan pendidikan alam sekitar ni? Okey, ada 6 objektif pelaksanaan alam sekitar dalam kurikulum kita di Malaysia. Pertama, berdasarkan kepada modul pendidikan alam sekitar itu, yang pertama kita mahukan supaya anak-anak kita memperoleh pengetahuan, kemahiran, nilai, pengalaman dan penghayatan serta kefahaman berkaitan dengan alam sekitar dan isu-isu yang berkaitan dengan alam sekitar itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mahukan supaya anak-anak murid kita ini lebih peka, sedar dan prihatin terhadap alam sekitar dan masalah yang berkaitan dengan alam sekitar itu sendiri. Yang ketiga, kita nak memupuk sikap mereka untuk mencintai alam sekitar. Yang keempat, kita mahukan supaya mereka memahami bahawa pembangunan di negara ini perlu dilaksanakan, tetapi perlu menggunakan sumber-sumber semula jadi tetapi secara terancang. Maknanya kalau kita nak buat nak meneroka hutan dan sebagainya, perlu dirancang dengan teliti supaya tidak terjejas. Sebab bila berlaku penggondolan hutan dan sebagainya, kita lihat tadi berlakulah pemanasan global dan sebagainya lah. Yang kelima, kita mahukan supaya anak-anak kita mempunyai kemahiran untuk mengenal pasti masalah alam sekitar itu sendiri dan bagaimana mereka perlu menyelesaikannya. Sama ada dalam konteks domestik atau dalam konteks yang lebih bercapah lah. Dan akhir sekali, yang keenam, kita sebenarnya nak memberi peluang daripada pendidikan alam sekitar itu untuk memastikan bahawa anak-anak kita ni boleh terlibat secara aktif dalam penyelesaian masalah alam sekitar. Maknanya kalau mereka berada dalam kompaun rumah, mereka boleh tahu macam mana mereka perlu membuang sampah, menyisihkan sampah, mengikut keperluan tertentu dalam konteks piawai alam sekitar itu sendiri. Faham. Maksud dia dekat sini, adakah dia lebih kurang, maksud dia ada elemen civic di dalam pendidikan alam sekitar tu? Ya, sudah pastinya begitu. Kebertanggungjawaban itu adalah sangat penting kalau kita nak memastikan bahawa alam sekitar ini dapat dijaga. Saya tertarik dengan kata-kata Tuan Haji Azman tadi mengenai mengenal pasti masalah alam sekitar dan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah. Ini secara tidak langsung dia mengajar anak-anak atau murid-murid untuk mempunyai problem solving skills. Yes, untuk menyelesaikan masalah alam sekitar, sebab itulah yang kritikal sekarang ni. Betul. Baik, saya nak pakai contoh tadi yang video yang kita lihat tu. Jadi pada pendapat Tuan Haji Azman sendiri, adakah pendidikan kita kurang berjaya untuk mendidik murid dan masyarakat dalam menangani isu-isu alam sekitar berdasarkan video tadi? Sebenarnya kalau kita lihat, kita sebenarnya sudah berjaya melaksanakan tugas kita untuk memastikan bahawa anak-anak kita diberi kesedaran berkaitan dengan alam sekitar ini. Tetapi ini adalah merupakan proses.
Betul. Jadi untuk itu kita mesti teruskan proses ini dengan memastikan bahawa anak-anak kita diberikan pendedahan berkaitan dengan alam sekitar daripada prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah sampailah kepada institusi pengajian tinggi, dan bila mereka masuk ke alam masyarakat, mereka sudah mempunyai kefahaman yang jelas, mereka mahir dan mereka ada nilai untuk menjaga alam sekitar itu sendiri. Baik. Jadi Tuan Haji Azman, itu satu orang cakap skop di sekolah berkaitan dengan murid-murid. Saya nak bertanya satu soalan yang lebih, kita pergi dengan bigger picture sikit, dengan skop yang lebih luas. Jadi saya nak tanya pendapat Tuan Haji Azman tentang amalan penjagaan alam sekitar di kalangan murid dan juga masyarakat dalam komuniti sekarang. Apa pendapat Cik Azman? Secara keseluruhan apa yang saya lihat, amalan penjagaan alam sekitar dalam kalangan murid berada pada tahap yang terbaik. Kerana apabila mereka berada di sekolah, mereka terdedah dengan pendidikan alam sekitar, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung, melibatkan pembelajaran di dalam bilik darjah ataupun aktiviti kurikulum. Di luar bilik darjah? Yes, di dalam dan juga di luar bilik darjah. Jadi bagi saya itu cukup jelas. Cuma kalau kita lihat dalam masyarakat, apabila kita didedahkan tadi dengan video kerosakan yang berlaku terhadap bumi kita ini, kita melihat bahawa perjuangan kita untuk mendidik anak bangsa kita berkaitan dengan alam sekitar ini perlu diteruskan. Tetapi saya tertarik tadi apabila disebut tentang tragedi Kim Kim. Pada masa itu saya ialah pengarah pendidikan Negeri Johor, dan kita lihat itu adalah tragedi yang pertama berlaku di Malaysia apabila isu berkaitan dengan sungai itu telah menyebabkan anak-anak murid kita terkesat. Betul. Tetapi selepas daripada tragedi Kim Kim itu, saya melihat kesedaran pelajar, murid, masyarakat sudah semakin bertambah baik. Kan, dan banyak agensi kerajaan, swasta dan sebagainya sentiasa bekerjasama dengan sekolah untuk membantu memberi pendedahan, kefahaman berkaitan dengan pentingnya menjaga alam sekitar. Dan mereka pun tidak teragak-agak untuk melaporkan kepada kerajaan. Kalau mereka nampak ada tong yang berada di mana-mana, mereka cepat-cepat laporkan kepada Jabatan Alam Sekitar. Saya rasa ini merupakan satu perkembangan yang cukup baik kepada masyarakat kita. Yang penting ialah masyarakat sedar. Bila mereka sedar, mereka akan melaksanakan fungsi mereka untuk membantu kerajaan menyelesaikan masalah itu. Yang itu yang paling penting. Kita nampak isu tersebut, kita melaporkan untuk membetulkan keadaan. Baik, banyak lagi perkongsian daripada Tuan Haji Azman selepas ini. Anda semua jangan ke mana-mana, hanya di Trio On Point. Malacca has realized that nurturing the young people still at school to be aware of their environment and to become advocates for green growth is a vital measure in achieving sustainability. Accordingly, Green Growth Asia's education capacity building activities will be conducted in the following areas: curriculum development and designing materials, training of trainers and facilitators, monitoring and evaluation, network and partnership. Jadi itu dia antara bingkisan tentang integrasi pendidikan alam sekitar, dan antara program ni ada program e-school. Jadi untuk saya tak berapa faham tadi video tu. Jadi mungkin Tuan Haji Azman boleh terangkan apakah yang dimaksudkan dengan pengintegrasian pendidikan alam sekitar ini.
Okey, kita sedia maklum bahawa pendidikan alam sekitar ini bukanlah satu mata pelajaran khusus seperti bahasa Melayu, matematik, sains dan sebagainya lah. Tetapi ia diajar secara merentas kurikulum. Bermula pada tahun 1992 apabila kita mula memperkenalkan KBSR. Bila kita katakan pengintegrasian pendidikan alam sekitar tu, maksudnya ialah elemen pendidikan alam sekitar disepadukan. Atau dipelajari secara merentas kurikulum. Dan elemen ini bertujuannya adalah untuk mengukuhkan kemahiran anak-anak kita, keterampilan anak-anak kita supaya mereka dapat menangani cabaran semasa dan juga cabaran masa hadapan berkaitan dengan alam sekitar lah. Dalam kurikulum kita ada 10 elemen merentas kurikulum lah. Ada bahasa merentas kurikulum, ada kewangan merentas kurikulum. Tapi dalam konteks alam sekitar ada 2 elemen saja. Iaitu kelestarian alam sekitar dan juga kelestarian global. Okey. Kelestarian alam sekitar ini kita beri tumpuan untuk memberi kesedaran kepada anak-anak kita supaya mereka ini sentiasa menyayangi, menyintai alam sekitar melalui proses pengajaran dan pembelajaran dalam semua mata pelajaran. Contohnya lah, kalau dalam mata pelajaran geografi ada tajuk-tajuk yang berkaitan dengan kitar semula, tajuk berkaitan dengan sumber air, sisa domestik, pengurusan sumber hutan dan sebagainya. So cukup jelas bahawa topik-topik ini akan diajar kepada anak-anak kita yang berkait rapat dengan alam sekitar. Okey, kalau dalam mata pelajaran sains contohnya, kita ada tajuk yang berkaitan dengan kelestarian alam sekitar, pengurusan sisa, sektor pertanian, perhutanan dan sebagainya. Contohnya kalau belajar tentang hutan, okey, maka anak-anak kita akan diajar bagaimana kita nak memelihara hutan. Kalau kita nak teroka hutan pun mesti dalam keadaan yang terkawal. Itu yang dimaksudkan sebagai elemen kelestarian alam sekitar. Kemudian yang kedua ialah elemen kelestarian global. Ini maksudnya ialah kita nak memberikan fokus kepada anak-anak kita, menyediakan anak-anak kita supaya mereka dapat mengaitkan alam sekitar dengan kesan global. Contohnya, kalau pembakaran terbuka contohnya, pastinya ia boleh memberi kesan kepada jerebu dan sebagainya. Okey. Contoh-contoh mata pelajaran berkaitan dengan elemen kelestarian global ni ialah mata pelajaran sains. Dalam tajuk audit tenaga. Kalau kita berada di rumah, kita nak tahu, kita boleh sukat tenaga yang kita gunakan. Okey, di situ kita boleh nampak berapa banyak perkakasan elektrik yang kita guna, berapa banyak jumlah masa yang kita guna, dan daripada sukatan itu kita boleh memastikan bahawa bagaimana kita nak menjimatkan penggunaan tenaga elektrik. Manakala kalau dalam mata pelajaran geografi ada tajuk berkaitan dengan pemanasan global. Kita sedia maklum bahawa ada banyak punca yang berkaitan dengan pemanasan global. Ianya ada kaitannya dengan penebangan hutan, pencemaran udara dan sebagainya. So akhirnya ianya boleh menjejaskan ekosistem kita. Cuaca kita, dan mungkin juga boleh menimbulkan penyakit kepada penduduk bumi. So bagaimana pelajar-pelajar ini boleh mengatasi masalah pemanasan global ini dalam konteks mereka sebagai individu, dalam konteks mereka sebagai ahli masyarakat dan juga bersama masyarakat. Malah dalam pendidikan moral juga ada tajuk yang berkaitan dengan moral, peraturan dan undang-undang. Di situlah kita dedahkan kepada anak-anak kita bagaimana peraturan sedia ada yang ada di negara kita, yang ada di dunia ini boleh mengawal alam sekitar daripada dicerobohi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Itu secara detail. Tuan Haji Azman menerangkan tentang pengintegrasian pendidikan alam sekitar tu. Jadi Tuan Haji, saya nak tanya bagaimana pelaksanaan pengintegrasian pendidikan alam sekitar ni dalam kurikulum? Okey, pengintegrasian pendidikan alam sekitar ini dilaksanakan secara langsung ataupun tidak langsung. Di semua peringkat ataupun kategori pendidikan anak-anak kita lah, daripada prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, institusi pengajian tinggi, waimah kepada anak-anak kita yang berada dalam kelompok pendidikan khas.
Yang itu yang kita laksanakanlah. Dan apabila kita katakan pendekatan secara langsung, ianya merupakan satu pendekatan yang mana elemen pendidikan alam sekitar itu dinyatakan secara jelas dalam mata-mata pelajaran seperti geografi, sains, fizik, kimia, biologi, pendidikan Islam, pendidikan moral, reka bentuk teknologi dan juga asas kelestarian. Asas kelestarian tu ialah subjek sains pertanian lah dulu. Dan pendekatan secara tidak langsung ni adalah elemen pendidikan yang kita ajar mengikut tema, bidang atau tajuk mata pelajaran apabila kita merancang sesuatu pembelajaran itu. Jadi dalam pedagogi, guru-guru boleh mengaitkan tajuk yang nak diajar dengan elemen pendidikan alam sekitar. Contohnya lah, kalau dalam matematik, pelajar diajar berkaitan dengan kiraan. So, di situ mereka boleh diajar bagaimana nak mengira bil air, bil elektrik. Kan? Dan kalau dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris atau bahasa-bahasa yang lain, anak-anak kita boleh diajar menulis karangan, menulis puisi, mencipta pantun dan sebagainya, menggunakan tema yang berkaitan dengan alam sekitar. Ini adakah kementerian memberi panduan kepada guru-guru ataupun mengikut kreativiti guru-guru? Ya, memang ada panduan yang dibekalkan oleh Kementerian Pendidikan dan sudah pastinya guru-guru kita dia ada kreativiti mereka tersendiri untuk menarik minat anak-anak mereka supaya anak-anak itu boleh memahami lebih jelas berkaitan dengan apa yang nak diterapkan berkaitan dengan alam sekitar itu dalam PDP mereka. Jadi alam sekitar dan penjagaan alam sekitar ni dan pendidikan alam sekitar ni dia melibatkan beberapa disiplin yang berlainan. Seperti kata Tuan Haji Azman tadi, ada beberapa subjek, sains, geografi, kemahiran hidup, sejarah, pendidikan sivik dan sebagainya. Agak menarik lah. Kan? Untung kita punya murid-murid sekarang ni mempunyai peluang untuk mempelajari tentang alam sekitar secara menyeluruh. Jadi Tuan Haji Azman, itu mungkin banyak kepada teori. Jadi bagaimana pula dengan aktiviti di luar bilik darjah dalam integrasi pendidikan alam sekitar ini? Ya, itulah uniknya pendidikan kita di Malaysia. Anak-anak kita bukan saja belajar dalam bilik darjah, belajar berkaitan teori dan sebagainya, tetapi dari segi praktiknya, dari segi amalinya, mereka laksanakan di luar. Dan di luar ini ada banyak medium yang boleh kita berikan pendedahan kepada anak-anak kita. Antaranya ialah berkaitan dengan aktiviti-aktiviti co-curriculum yang dilaksanakan di sekolah. Di sekolah, anak-anak kita terlibat dengan unit beruniform. Terlibat dengan persatuan kelab yang ada di sekolah dan juga sukan permainan yang ada di sekolah. So, pengintegrasian ini kita laksanakan dalam aktiviti co-curriculum ini dengan mereka ini didedahkan berkaitan dengan pendidikan alam sekitar ketika aktiviti dijalankan. Kita ambil contohlah, kalau anak-anak kita terlibat dengan pengakap. Mereka melaksanakan perkemahan. So semasa proses mereka melaksanakan perkemahan itu, mereka dididik bagaimana untuk memastikan sampah tidak dibuang merata tempat. Kalau bertemu dengan pokok tidak dimusnahkan dan sebagainya lah. Itu yang kita laksanakan dalam aktiviti co-curriculum. Selain daripada itu, kita juga ada aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan hal ehwal murid. Dan dalam aktiviti yang melibatkan hal-hal murid ini banyak program yang dilaksanakan seperti Hari Sambutan Alam Sekitar, program kebersihan, kesihatan dan juga keselamatan, program Kitar Semula, program Taman Herba, program kebun dalam sekolah dan juga program tandas bersih. Itu semua aktiviti-aktiviti yang berada dalam cakupan hal ehwal murid lah. Dan selain daripada itu, kita melihat bahawa satu perkara untuk memantapkan pendidikan alam sekitar ini ialah dengan memberi pendedahan kepada guru-guru kita. Kerana guru itu yang paling penting. Maka latihan-latihan kita berikan kepada guru kita seawal mereka menjadi guru pelatih. Di IPG, di universiti dan sebagainya, mereka didedahkan dengan silibus yang berkaitan dengan pendidikan alam sekitar. Malah guru-guru yang sedang berkhidmat,
mereka juga didedahkan dengan kursus, seminar, webinar dan sebagainya yang berkaitan dengan alam sekitar ini supaya mereka lebih mantap mendidik anak-anak kita dan mereka sendiri boleh menjadi suri teladan kepada anak-anak kita tentang penjagaan alam sekitar. Baik, Tuan Haji, bila sebut tentang pendidikan alam sekitar ni, teringat saya dekat saya tengok program Mahir dengan Teroka dalam TV. Dia adalah beberapa topik yang berkaitan dengan alam sekitar, tentang pencemaran, menjaga sungai kita dan sebagainya. Jadi Tuan Haji, adakah ini salah satu langkah integrasi dalam pendidikan alam sekitar juga? Ya, betul. Itulah sebenarnya testimoni pendidikan alam sekitar yang kita laksanakan di Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita ajar anak-anak kita dalam bilik darjah. Selain daripada itu, kita dedahkan mereka dalam slot didik TV melalui Teroka dan juga Mahir supaya coverage berkaitan dengan pendidikan alam sekitar itu dapat dicapai oleh semua anak-anak kita daripada Perlis sampailah ke Sabah. Dan saya kira pendekatan melalui didik TV ini sangat menarik. Kerana ia menggunakan pendekatan audio, video dan sebagainya. Dan coveragenya juga mudah untuk diakses oleh anak-anak kita. Saya setuju. Tuan Haji, saya percaya dalam mengintegrasikan pendidikan alam sekitar di dalam kurikulum ni bukan sahaja sekolah saja yang dipertanggungjawabkan. Saya percaya peranan di kalangan agensi kerajaan lain, NGO, termasuklah dengan pihak swasta pun mempunyai peranan dalam menyokong program pendidikan dalam sekitar ni. Jadi apa pandangan? Ya, saya sangat setuju kerana Kementerian Pendidikan Malaysia tidak bersendirian. Baik. Apabila kita nak melaksanakan agenda pendidikan alam sekitar, kita sentiasa bersama dengan jabatan-jabatan kerajaan. Kita bersama dengan pihak swasta, kita bersama dengan NGOs. Kalau mungkin saya boleh bagi contoh, banyak program yang kita laksanakan secara kolaboratif dengan pihak-pihak ini. Contohnya dengan Jabatan Alam Sekitar, kita menjayakan program Sekolah Lestari Anugerah Alam Sekitar. Semua sekolah akan terlibat. Kita juga mengadakan kerjasama dengan SW Corp. Oh, baik. Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan juga Pembersihan Awam dalam menjayakan program tandas bersih, program keputusan sekolah dan juga kitar semula. Baik. Malah boleh saya sebutkan di sini bahawa semua PBT atau pihak berkuasa tempatan di seluruh negara sentiasa bekerjasama dengan sekolah-sekolah dalam kawalan mereka untuk melaksanakan program-program yang berkaitan dengan pendidikan alam sekitar. Termasuklah kitar semula, berkaitan dengan program low carbon dan sebagainya. So saya nampak ini sangat penting kerana kerjasama dengan pihak seperti ini akan membantu memastikan bahawa matlamat untuk pendidikan alam sekitar kepada anak-anak kita di Malaysia ni akan mudah tercapailah. Baik Tuan, sebelum kita menamatkan temu bual kita pada malam ini, rasa macam nak teruskan je kan? Kan jadi kan? Masa mencemburui. Masa dah kesetukan masa. Jadi apakah harapan Tuan kepada pendidik dalam memperkasakan integrasi pendidikan alam sekitar ini? Harapan Kementerian Pendidikan sangat besar kerana kelestarian alam sekitar ini adalah tanggungjawab kita. Bumi ini bukannya milik kita. Bumi ini sekadar kita pinjam daripada anak-anak kita, daripada generasi kita pada masa akan datang. So kita kena pastikan ianya berada dalam keadaan yang baik dan kita serahkan mereka juga dalam keadaan yang baik. Itu yang paling penting. Jadi untuk itu, maka saya melihat bahawa dalam konteks Kementerian Pendidikan, kita mengharapkan supaya guru-guru kita, warga pendidik kita betul-betul memahami untuk menyampaikan ilmu berkaitan dengan pendidikan alam sekitar ini seawal anak kita berada di prasekolah. Ini sangat penting kerana disebut tadi nak melentur buluh mestilah dari rebungnya. Jadi guru inilah yang mainkan peranan sangat penting. Itu yang pertama kepada guru. Kita nak guru kita jadi suri teladan berkaitan dengan pendidikan alam sekitar ini. Yang kedua, bila kita nak bercakap tentang pendidikan alam sekitar, ianya sudah pastinya bermula dari rumah. Jadi kita mengharapkan juga ibu bapa, penjaga dapat membantu anak-anak, mendidik anak-anak berkaitan dengan alam sekitar ini seawal mereka berada di rumah. Dan ketiganya, saya sebutkan tadi, kita juga mengharapkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuklah jabatan-jabatan kerajaan,
GOs, NGOs dan sebagainya akan terus bersama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memastikan bahawa agenda mendidik alam sekitar ini dapat diteruskan hinggalah bila-bila. Itu yang sangat pentinglah. Kalau ini berlaku, saya merasakan bahawa anak-anak kita akan dapat memahami, menghayati dan memiliki nilai yang tinggi berkaitan dengan alam sekitar ini. Baik. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Tuan Haji Azman Haji Adnan, Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia, di atas penerangan yang cukup komprehensif berkaitan dengan pendidikan alam sekitar dalam kurikulum. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan rangkumkan topik yang kita bincangkan pada malam ini di 3 on Point. Oleh Senator Gaylord Nelson, seorang pencipta alam sekitar dari Amerika Syarikat pada 22 April 1970. Bertujuan untuk meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai masalah alam sekitar. Dan ini adalah sambutan yang ke-51 sejak ia mula diraikan. Dah 51 tahun dah. Wow. Tapi saya baru dapat tahu 2 hari lepas. Sama dengan saya. Ini satu ilmu baru bagi saya. Okey. Jadi bila bersebut pasal alam sekitar ni, Justin, kan, pasal saya tertarik dalam alam sekitar ni ada pemeliharaan dan pemeliharaan. Betul. Melibatkan semualah segala haiwan, tumbuh-tumbuhan, everything, bagi apa semua, kan. Dan memandangkan kita dah bulan puasa, bulan Ramadan ni, saya nak kongsikan satu hadis. Sabda Rasulullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslim yaghrisu ghursan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu ta'ir aw insan aw bahimah ila kana lahu bihi sadaqah. Sesiapa orang muslim yang menanam tanam-tanaman dan hasilnya dimakan oleh burung atau manusia atau binatang, maka baginya mendapat pahala sedekah. Wow. Sebab apa? Pahala sedekah bulan Ramadan ni pun dah cukup besar dah. Ini kan pula. Baik, kita jumpa lagi pada hari Isnin nanti. Selamat bersahur semua. Selamat berpuasa. Kita berjumpa pada hari Isnin, Rabu dan Jumaat minggu hadapan. Yap. Gitu.